Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi dalam sesi video pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran matematik tingkatan 3 berkenaan dengan simpanan. Masa sekarang kebanyakan daripada simpan wang di dalam institusi kewangan ataupun bank, di mana penyimpanan di dalam bank adalah lebih selamat berbanding dengan simpanan yang dilakukan di rumah dan sebagainya. Jadi dalam simpanan ini terdapat beberapa jenis simpanan yang perlu diketahui oleh para pelajar. Simpanan yang pertama dinamakan sebagai akaun simpanan. Simpanan yang kedua adalah akaun simpanan tetap, dan yang ketiga adalah apa yang dipanggil sebagai akaun semasa. Bagi akaun simpanan yang biasa, para pengguna akan membuka akaun dalam bank dan para pengguna bebas untuk menyimpan, mengeluarkan wang yang disimpan dalam akaun berkenaan daripada bank dengan limit ataupun had pengeluaran yang tertentu pada sebarang masa dengan menggunakan kaunter bank ataupun lebih mudah menggunakan kad ATM. Dan bagi akaun simpanan ini, biasanya untuk simpanan yang mempunyai amount yang banyak, kadang-kadang diberikan juga faedah ataupun interest yang tertentu oleh pihak bank. Bagi simpanan yang kedua dinamakan sebagai akaun simpanan tetap, di mana para pengguna akan menyimpan wang dalam institusi kewangan tertentu untuk satu tempoh yang tertentu ataupun yang ditetapkan. Tempoh ini dipanggil sebagai tempoh matang. Tempoh matang ini mungkin sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun hinggalah ke 5 tahun. Dalam tempoh ini, penyimpan ini tidak boleh mengeluarkan wang berkenaan. Sekiranya wang ini dikeluarkan, ini akan menyebabkan pengguna ataupun penyimpan itu akan hilang kelayakan untuk mendapat faedah, ataupun faedahnya akan berkurang bergantung kepada term ataupun syarat yang dikenakan oleh pihak bank. Dan penyimpan hanya boleh mengeluarkan wang yang disimpan ini beserta dengan faedah itu dalam bank yang berkenaan sahaja. Satu lagi akaun yang boleh dibuka oleh pengguna di institusi kewangan ataupun bank adalah apa yang dipanggil sebagai akaun semasa. Dengan membuka akaun semasa ini, pengguna boleh membuat pembayaran menggunakan cek, kad ATM, malahan boleh menggunakan perbankan internet untuk urusan transaksi ataupun pembayaran. Akaun semasa ini biasanya digunakan sama ada oleh individu ataupun syarikat perniagaan, malahan pertubuhan kerana transaksi yang terlibat adalah lebih selamat. Dari segi faedah, biasanya tidak ada faedah yang diberikan, malahan pengguna akan dikenakan cas-cas yang tertentu oleh pihak bank apabila melakukan transaksi. Seterusnya kita akan bincangkan berkenaan dengan faedah ataupun interest yang diberikan oleh pihak bank kepada penyimpan sebagai menghargai sumbangan penyimpan di dalam sebuah institusi kewangan. Biasanya pihak institusi kewangan ataupun bank akan memberikan faedah ataupun interest, keuntungan ke atas simpanan pada kadar yang tertentu. Bagi akaun simpanan yang biasa, kadar faedahnya adalah sangat rendah, kadang-kadang langsung tidak diberikan. Tetapi bagi simpanan tetap, akaun simpanan tetap, suatu kadar faedah yang lebih menarik akan diberikan untuk menggalakkan pengguna menyimpan untuk satu tempoh masa yang panjang. Ini adalah kerana wang yang disimpan di dalam bank ataupun dalam institusi kewangan berkenaan akan digunakan oleh pihak bank berkenaan untuk tujuan perniagaan ataupun pelaburan. Bagaimana pengiraan interest ini dilakukan oleh pihak bank untuk dibayar
kepada penyimpan. Kita boleh bahagikan, iaitu yang pertama adalah merupakan apa yang dipanggil sebagai faedah mudah, dan satu lagi adalah apa yang dipanggil sebagai faedah compound. Sekarang cikgu akan tunjukkan secara ringkas bagaimana pengiraan faedah ini dilakukan bagi mengira berapakah faedah yang akan diberikan kepada pengguna ataupun penyimpan dalam akaun yang terlibat. Bagi mengira faedah, beberapa perkara yang kita kena ketahui adalah yang pertama dari segi jenis. Terdapat dua jenis kadar faedah, sama ada dia melibatkan kadar faedah ringkas ataupun apa yang dinamakan sebagai kadar faedah compound. Dalam kadar faedah ringkas, cara pengiraannya adalah sangat mudah menggunakan formula. Faedah dikira dengan menggunakan I sama dengan P darabkan dengan R darabkan dengan T, iaitu pokok darabkan dengan berapa kadar tahunan yang diberikan dan didarabkan dengan tempoh, iaitu berapa lama masa penyimpanan dalam tahun. Perhatikan dalam contoh ini, katakan pokoknya ataupun wang disimpan sebanyak RM10,000 pada kadar yang diberikan 10% tahun, bagi tempoh katakan 2 tahun. Kita boleh mengira berapa faedah yang diperoleh oleh penyimpan menggunakan formula ini. I sama dengan P darabkan dengan R darabkan dengan T. P nya adalah 1000 darabkan dengan kadar rate, iaitu 10%, darabkan dengan berapa tempohnya, katakan di sini 2 tahun, kita darabkan dengan 2. Maka di sini kita akan dapat berapakah dia interest ataupun faedah yang diperolehi oleh penyimpan itu dalam tempoh 2 tahun. 100 darab 10 darab 2, maknanya dia akan dapat 2000. Jadi dalam tempoh 2 tahun dia akan memperolehi faedah sebanyak 2000. Katakan dia menyimpan selama 2 tahun 6 bulan, maka menggunakan formula yang sama, I sama dengan PRT, pokoknya 10,000 darabkan dengan kadarnya adalah 10%, darabkan dengan tempohnya 2 tahun 6 bulan adalah 2,5 tahun. Para pelajar bukan kalkulator dan mengira berapakah faedah yang diperolehi daripada simpanan yang terlibat. Berlainan pula sekiranya kadar faedah itu dikompaundkan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Sebagai contohnya, katakan pengiraan faedah dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Maka kadar faedah dikira setiap 6 bulan ataupun 2 kali. Dan untuk mengira berapakah kadar faedah ataupun berapa faedah yang diperolehi, kita perlu menggunakan formula ini. MV sama dengan P darabkan dengan 1 tambah R perkan dengan N kuasakan dengan NT. MV adalah natural value ataupun nilai mata. Dalam pengiraan ini, nilai yang kita kira adalah berapa jumlah bagi wang pokok ditambahkan dengan interest ataupun faedah yang diperolehi daripada simpanan. Katakan kita menggunakan nilai yang sama, wang pokok 10,000, kadar faedahnya adalah 10%, dan tempoh simpanan adalah 2 tahun 6 bulan, dikompaundkan sebanyak 2 kali setahun. So, kalau dikompaundkan sebanyak 2 kali setahun, maknanya dalam setahun pengiraan faedah dilakukan sebanyak 2 kali. Menggunakan formula ini, MV sama dengan P 1 tambah N, 1 tambahkan dengan R perkan dengan N kuasa NT. Ingat, nilai ini adalah nilai matang, iaitu jumlah faedah berserta dengan pokok.
Jadi dalam kes ini pokoknya adalah 10,000. Darabkan dengan 1 tambahkan dengan kadar di sini adalah 10%. Cikgu boleh gunakan perpuluhan. 10% adalah 0.1. Perkan dengan N adalah berapa kali kadar faedah dikira dalam masa setahun. Dalam kes ini adalah 2 kali setahun. Dikuasakan dengan NT adalah hasil darab di antara berapa kali dan berapa tempohnya. Dalam kes ini dikira 2 kali setahun, dan tempoh di sini kalau 2 tahun 6 bulan dia adalah 2.5 tahun. Jadi dalam tempoh 2 tahun 6 bulan, pengiraan faedah akan dilakukan sebanyak N darabkan dengan T 2 darab 2.5 adalah 5, iaitu 5 kali dikira dalam tempoh yang berkenaan. Jadi nanti para pelajar boleh gunakan kalkulator untuk mengira berapakah jumlah nilai matang bagi simpanan ini. Dan sekiranya para pelajar hendak mendapatkan nilai interest saja, para pelajar perlu menolakkan nilai matang, MV, tolakkan semula dengan premium ataupun pokok tadi. Para pelajar akan mendapat nilai interest sahaja. Saya tunjukkan satu contoh lagi. Katakan menggunakan nilai yang sama tapi dikompaundkan setiap bulan. Kalau setiap bulan bermakna dia dikompaundkan sebanyak 12 kali dalam masa 1 tahun. Jadi bila kita nak mengira nilai matangnya, MV akan sama dengan P 1 tambah A perkan dengan N darabkan dengan NT. Jadi 10,000 darabkan dengan 1 tambah nilai R masih sama 0.1 ataupun 10% perkan dengan N di sini adalah 12 kerana pengiraan dilakukan bulan, iaitu 12 kali dalam masa 1 tahun, dan dikuasakan dengan N darabkan dengan T. N-nya adalah 12 kali, tempohnya adalah 2.5. Jadi kalau kita perhatikan, kita akan dapat di sini 10,000 1 tambah 0.1 perkan dengan 12. Perhatikan 12 darab 2.5. Kita akan dapat dia punya hasilnya adalah bilangan bulan dalam tempoh 2 tahun 6 bulan. 2 tahun kita dah ada 24 bulan, tambahkan dengan 6 bulan sebenarnya adalah 30 kali. Bila kita darabkan 12 darab 2.6, kita akan dapat 30. Seterusnya, para pelajar boleh gunakan kalkulator untuk mendapatkan berapakah nilai matang bagi simpanan nilai pokok 10,000 pada kadar 10% dalam tempoh 2 tahun 6 bulan yang dikompaundkan 12 kali dalam masa 1 tahun. Sama juga sekiranya kita nak dapatkan interest, tolakkan saja berapa nilai matang dengan nilai pokok. Apa yang cikgu harapkan, penerangan ini dapat membantu para pelajar memahami apa yang dimaksudkan dengan simpanan dan cara bagaimana untuk mengirakan nilai interest yang diperolehi daripada simpanan. Cukup dulu untuk kali ini. Hingga kita berjumpa dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.